Okay, saya tekan record sekejap. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana berjaya hadir ke kelas online untuk sesi kali ni ya. So untuk sesi kali ni, sebenarnya sedia maklum disebabkan saya terlibat dengan pengawas SPM, jadi saya terpaksa rekodkanlah kelas ni. Jadi saya harap pelajar-pelajar dapat berikan fokus dan komitmen anda kepada kelas hari ini. Okey. Jika ada sebarang masalah boleh komen, tinggalkan komen okey di bawah, dan kehadiran juga akan diberi, link kehadiran akan diberi di link di bawah okey, di description. Okey, kalau sempat saya akan masukkan sekali di komen lah kalau saya masih available, maksudnya kalau saya free saya akan tolong respon kat masa kelas ini berlangsung. Kalau saya tak free, faham-faham lah kan. Okey, untuk sesi kali ini saya akan bincangkan latihan yang pernah kerja rumah yang telah kita berikan, and then saya pun ada tengok beberapa pelajar telah siapkan, ada juga yang hantar sama ada melalui Telegram, and then ada yang hantar melalui OneNote, ada yang hantar melalui Teams, ada yang hantar melalui Telegram. So hari ini kita akan bincang secara terperinci apa jawapan dia, and then okey, saya harap pelajar sedialah dengan buku ataupun jawapan-jawapan yang telah dipelajar buat lah. Okey, nanti supaya nanti bila buka sekolah nanti, yang mana yang hantar secara digital saya akan tolong printkan, yang mana yang biasanya kalau dalam team saya akan tolong printkan lah. Okey, so yang mana yang buat di buku boleh je terus hantar nanti buka sekolah ni ya. Okey, so kita akan start sesi kita hari ni. So before we start our lesson, saya akan share dulu, review dulu apa kelas yang kita akan belajar pada hari ini, apa pembelajaran kita yang lepas. Okey. So saya akan kongsikan slide saya, sorry. Okey. Harap boleh dengar suara saya kan? Okey, nice. Okay, kita review balik apa yang kita telah belajar sepanjang pembelajaran kita hari ini, minggu sebelum ni Okey. Screen. Okey, untuk bab 1 kita telah belajar tentang pola dan jujukan So dalam ni ada 3 subtopik saja, iaitu pola, apa itu pola, yang kedua jujukan, and then yang ketiga pola dan jujukan. So kita telah kenal pasti apa itu pola. Pola adalah okey, aturan corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Okey, jadi kita telah tahu apa itu aturan, yang apa itu pola, definisi dia, dan juga contoh-contoh situasi berdasarkan contoh yang diberikan. Selain daripada itu, awak juga belajar apa jenis-jenis pola. Yang pertama nombor genap dan nombor ganjil. Okay, yang seterusnya awak juga belajar segitiga Pascal. Okay, yang seterusnya awak juga belajar tentang Fibonacci. Nombor Fibonacci ada ke? Nombor Fibonacci. Okay, dan kita buat latihan. Jom cuba 1.1. Dan seterusnya, selepas pada itu, minggu ke seterusnya kita belajar tentang jujukan. Apa itu jujukan? Jujukan ialah satu set nombor, okey, yang disusun mengikut pola. Okey, bila satu set nombor yang disusun ikut pola tertentu ataupun aturan yang berulang, so kita panggilnya sebagai jujukan. Okey, dalam bab ni kita belajar jujukan nombor lah. Okey. Okay, so macam mana kita belajar explain apa itu pola, adakah ianya nombor. Biasanya apa jujukan itu adalah pola. So jadi jika nombor, susunan nombor tu ada pola, jadi secara tak langsung ianya adalah jujukan. Okay, selepas pada itu kita belajar juga buat latihan lah.
Okey, jom cuba 1.2 yang mana kerja rumah lah yang kita akan bincang hari ni. Dan seterusnya kita belajar bab 1.3 iaitu pola dan jujukan. Okey, yang mana kita akan kaitkan pola dan jujukan. Dalam bab ni kita akan belajar sebutan iaitu TN. Okey, macam mana nak mencari sebutan keberapa. Okey, macam mana kita nak cari kedudukan dia. Okey, so berdasarkan seterusnya kita juga belajar menyelesaikan masalah lah. Okey, berdasarkan konsep ni. Okey, so kita akan terus kepada hari ni punya latihan lah. Jom cuba 1.3. Kita ni adalah kerja rumah yang saya beri pada minggu lepas. Okey, so yang mana yang masih belum siap boleh siapkanlah. Lepas pada saya harap lepas pada habis kelas ni kita boleh belajar, boleh siapkanlah. Okey, ataupun sekarang pun sambil-sambil discuss pun kita dah boleh siapkanlah. Okey, jadi kita akan terus kepada latihan ya. Okey, jom cuba. Okey, lakarkan corak seterusnya bagi gambar di bawah. So sebenarnya sedia maklum awak tahulah. So kita tengok berdasarkan turutan ni kita boleh tahu polanya macam mana. So ni adalah satu kotak, yang ni satu kotak dengan 4 kotak di sisi, satu kotak dan setiap 2 kotak di sisi. Secara tak langsung kita boleh tahulah, kita dah boleh agak ada jawapannya. So saya akan tuliskan jawapan di sini. Okey. So sini adalah segi. So saya tuang pen draw je kejap. Into shape Okay, so secara tak langsung kita boleh tahu dah agak dah. Into shape ni tak berapa cantik So manakan ni 3, so ni mestilah 4. 1 2. Oh, tak cantik, tak cantik. Saya padam dulu. Okay, jadi yang ni kita akan buat segi 4 lah. So berapa? 3 kotak. 1 2 3. Okay, 3 kotak and then ni 3. Jadi yang ni pun 3, yang ni pun 3, atas pun 3 dan juga seterusnya lah. So bila ni 3, ni pun 4, kita akan buat 4. 1 2 3 4. Satu lagi 1. Okay, tambah lagi ke bawah 1 kotak tengah, and then kita akan tambah ni 1 2 3 4 pun sama kat bawah ni pun kita akan tambah 1 2 3 4. Ini bersama kita akan tambah 1 2 3 4. Okay, jadi jawapannya adalah, biasanya jawapan saya bagi teruslah jawapannya yang ni. Okay, jawapannya adalah B. Okay, so ni adalah jawapannya. Okay. So 3 sisi tepi, 3 4 sisi, 5 kotak, 6 kotak So sebab dia nak 6 kan. So 4. Ni pun sama, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9 So sebab ada pelajar buat salah ni. Saya perasan ada pelajar tulis jawapan apa benda 3 4 5. So sebenarnya ni adalah corak, jadi awak kena lukis lah. Okay, yang seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Saya ambil soalan ni dulu. Saya letakkan di sebelah kanan lah untuk senang, lebih senang So ni jawapan So saya letak atas sebelah kanan. Sini jawapan untuk lebih mudah awak faham lah. Saya kenapa Adam ni. Tulis padamkan jawapan. Okey. So 1.1 dah dapat. So kita tengok seterusnya. Nyatakan pola bagi turutan yang berikut. Jadi based on situation awak tengoklah. 5 12 9 Okey, pola dia apa? Okey. So kalau tengok antara dia dua nombor ni ada apa bentuk pola dia. Okey, sifat yang berulang dia. Okey. So contohnya ni kalau korang perasan ni adalah positif 7. Ni pun sama, tambah dengan 7 dapat 19, tambah dengan 7. So tak besar. Tulisan saya kecil ke mata pen. Jadi saya tak langsung polanya adalah menambah
7 kepada nombor sebelumnya. Okay. So next kita tengok lagi yang seterusnya. Soalan B. Okay, pola. Okay, negatif 1, negatif 4, negatif. So sini semakin negatif. Jadi tolak berapa? Tolak 3. Ni pun sama, tolak 3, tolak 3. Jadi polanya adalah menolak 3 kepada nombor sebelumnya. Okay, kita tengok soalan C. 04. Jadi ni kalau tengok sini mesti tambah 4 tambah 4. Okay, tambah 4. Jadi polanya adalah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okay. Ayatnya lebih kurang sama je. Okay, ni pula kita tengok 144, 72, 36, 18. Saya rasa ni sebenarnya ni adalah bahagi. Okay, bahagi berapa? Bahagi 2. Okay, 72 ni pun sama, bahagi 2. Jadi polanya sama. Pola adalah turutannya sama. Turutannya adalah membahagi. Membahagi dengan berapa? 2 kepada nombor sebelumnya. Okay, nampak Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. E. Okay, kalau tengok soalan E, 1/2, 1/4, kosong. Ni tambah lah ni, betul tak? Betul ke tambah? Tolak kot, tolak. 1/2 sebenarnya ini adalah, kalau perasan ini adalah 2/4. 2/4, 1/4 kosong negatif 1/4. Jadi secara tak langsung beza antara dua ni adalah 1/4. Berapa? Kita akan tolak. Okay, nanti kalau tahu berapa ni adalah negatif 2/4. Ataupun kita boleh tulis negatif 1/2. Secara tak langsung kita tahulah nombor tu. Jadi secara tak langsung polanya adalah menolak. Menolak. Berapa kena tolak? 1/4 kepada nombor sebelumnya. Okay, next soalan yang F. 11/2, 33/6, 100. Ni tiba-tiba jadi negatif. Kenapa jadi negatif? So kalau tengok ni dengan ni, saya rasa ni mesti bahagi, betul tak? Ataupun darab lah. Semakin bertambah. Kalau semakin bertambah mesti darab lah. Darab berapa? So macam mana nak tahu? Kita tengok antara ni 33.6, 100.8. 100.8 bahagi dengan 33.6. Kalau rasa susah, kita tekan calculator. Okey, tekan calculator. 100. Tak keluar 100 point. Okey, sorry salah. 100.8 bahagi dengan negatif 33.6. So, dapat negatif 3. Beza antara dua ni adalah darab negatif 3. Kita tengok betul ke tak lagi. Tengok 33 dengan 11. So, negatif 33.6 bahagi dengan 11.2. So, sama dengan negatif 3 juga. Maksudnya betul kan? Kalau macam tu 100.8 ni, kita tengok. Lepas 100.8 berapa? Okey, selepas mana tadi calculator. Jadi 100.8. Salah. Salah lagi. 100.8 darab dengan negatif 3. So, berapa awak akan dapat? 302.4. Jadi, secara tak langsung memang betul lah kan? Polanya adalah mendarab. Jadi, kita akan tulis pola sama dengan mendarab berapa? Negatif 3 kepada nombor sebelumnya.
Okey, so dah siap. So itu saja soalan A, B, C, D, E, F. Dua soalan Okey, latihan 1, latihan 1.1, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Ada satu lagi soalan. Oh, ada 3, 4, 5. Ada 3 soalan. Bagi turutan nombor berikut. Okey, saya akan ambil soalan tersebut. Kena pasti dan nyatakan Kita akan ambil ni. Okey, saya akan letakkan sebelah kanan. So, ni adalah ruang jawapan Okey. Sini jawapannya soalan nombor paste. Okey, besar tak soalan dia? Dua kali paste. Mundur sikit. So, besar sangat. Kita kecilkan sikit. Okey. Baca soalan. Bagi turutan 28, 37, 46 dan 55 hingga 144. Kena pasti nombor turutan berikut. Okey, yang pertama sekali awak tengok. Ni adalah nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Lepas 24, 46. Okey. So, kita akan susun dulu. Yang pertama, susun dulu. So, dah nyatakan pola. Kena pasti dah nyatakan situasi dia. So, soalan nombor 1, nombor ganjil. So, berdasarkan nombor berikut, apakah nombor ganjil yang ada? So, kita akan ambil nombor ganjil Tulis dulu ganjil. Berapa nombor ganjil? 37 lagi 55 lagi. Boleh tambah lagi. Kalau agak-agak berapa ni pola dia? So, daripada 37, 5, 35, berapa pola dia awak rasa? So, ni sebenarnya adalah 18 tambah 18, betul. 55 tolak 37, awak akan dapat 8, 4, 3, 18. So, 18 lah. Okey. Jadi, agak-agak tambah lagi 18. Berapa? Okey. Tambah 18 berapa? 5 tambah 8 dapat 3 naik 1, 5, 6, 7. So, ni adalah 73. Tambah lagi 8. So, tambah lagi. Kita akan tambah lagi. Tambah lagi 18. Awak akan dapat 1 naik 1 naik 7, 8, 91. Okey. So, cukuplah. Cukuplah kot. Dia ada tanya tak nak berapa? Bagi turutan, nyatakan. Oh, tak ada. Okay, jadi, tak payah tulis banyak-banyak. Tulis sikit cukup. 4. Jadi, apa pola? Dia suruh nyatakan pola. So, yang pertama sekali, kenal pasti. Okey, yang perlu nyatakan pola. So, pola tulislah kat tepi ni. Pola. Apa itu pola? Pola adalah menambah. Nombor berapa? 18 kepada nombor sebelumnya. Okey, yang seterusnya soalan nombor 2. Genap. Okey, genap. Okay, kita akan ambil nombor genap yang ada 28, 46. Jadi, kita akan agak berapakah nombor antara ni untuk tahu pola dia. Ada lagi 145. Okey, dia suruh nambah nombor sampai 145. Tak payah pun. Okey. Jadi, 46 tolak dengan 28. 8 dapat 3. 18 pun sama. Jadi, ini pun adalah tambah 18. Jadi, kita akan agaklah nombor yang ada selepas pada 46. Berapa nombornya? Nombornya adalah tambah 18. Jadi, saya tukarkan kepada biru. 6 tambah 8. 4 naik 1. 4, 5, 6. 64. Soalan yang seterusnya. Tambah lagi ke? Nah, tambahlah satu lagi. Biar nampak cantik sikit. Tambah lagi 18. Berapa nombornya? 8 tambah ni dapat 2. Naik 1. 7. 8. Jadi, 80. Okeylah, cukup lah kot. Okey, apa pola dia? Polanya pun sama. Menambah 18 kepada nombor sebelumnya. Itu sahaja jawapan dia soalan nombor 3. Boleh Okey, yang seterusnya kita tengok lagi. Ada lagi ke? Okey, seterusnya soalan nombor 4. Okey, saya copy dulu.
nombor Fibonacci. Okay, kena faham apa itu nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci adalah hasil tambah nombor dengan nombor sebelumnya. Okay. So, saya letakkan di sini. Saya buat paste. Okay, so jawapan. So, 1. Sebelum 1 adalah kosong. Jadi 1 tambah kosong, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. Dan seterusnya. Itu saja. Okay, nombor Fibonacci. So, hasil tambah nombor dengan nombor sebelumnya. Okay, soalan nombor 5. Soalan 5 kita tengok. Lengkapkan rajah di bawah. Okay, ni pun sama. Ni adalah Pascal. Okay, ni adalah nombor Pascal. Okay, tak jadi. Semula. Okay, cantik sikit. Okay. So, soalan nombor 5. Kita tambah di sini. Paste. Okay, tengok soalan. Ini adalah nombor Pascal. Nombor Pascal ialah nombor hasil tambah antara nombor kiri dan kanan. Okay, 16 sebenarnya adalah 8 tambah 8. 8 adalah 4 tambah 4. 4 adalah 2 tambah 2. Okay, macam itulah konsep dia. Jadi, 8, 4 tambah 4. Mana ni? Ini 8. Okay, ni 4. Ni 4. So, sini kat sini 4. So, 4 ni turun bawah lah. So, sini adalah 4. So, 4 tambah 4 dapat 8. Ini 4 ni pun turun bawah sini adalah 4. Jadi kita tambah lagi. 4 ni sebenarnya adalah 2 tambah 2. So sini adalah 2, sini adalah 2. Ini sebenarnya adalah 4 dengan 4. 2 tambah 4 awak akan dapat 6. So ini adalah 2 dengan 2. 4 tambah 2 dapat 6. 2 turun bawah dapat 2. So itu sahaja jawapannya. 2, 6, 6, 2. Kalau tak nampak saya tukar color lah. Saya highlight lah. So, 4 turun bawah jadi, alamak, tak boleh, mundur balik. Saya dah draw tadi, tak jadi. Highlight. Tak boleh highlight Tak boleh, tak apalah. Okay. So, itu saja Itu saja jawapan untuk latih diri. Jom cuba 1.1 So saya dah siapkan semua. Awak boleh tengok jawapan di sinilah. Kalau rasa tak ingat, boleh buka balik OneNote awak tu. Okey, buka OneNote Saya tunjuk buka OneNote. Okey, pergi ke whiteboard. Jawapan jom cuba 1.1. Okey, boleh. Okey, so next seterusnya kita tengok kerja rumah yang kedua. Tugasan kita yang kedua, 3 yang tugasan yang keempat rasanya. Saya rasa macam kena tutup dulu je, dah mabuk dah. Buka semula. Okay, so kita tengok buku kerja rumah yang kedua. Tugasan yang keempat. Okay. So saya copy ni. Untuk kita masukkan dalam whiteboard. Move or copy, pergi ke welcome, collaboration space, kita pergi ke whiteboard. Copy So, pergi ke whiteboard, tugasan keempat. Ini adalah tugasan keempat awak. So, kita tak sempat bincang lagi jawapan, betul? Jadi, kita akan bincang tugasan yang keempat. Tentukan sama ada nombor berikut adalah rujukan atau tidak. Okey, rujukan atau tidak. So, saya akan ambil soalan ni, copy paste. Saya letakkan sebelah kanan lah. Okay, so sini jawapan. Okay, saya pastekan dekat sini. Okay, soalan nombor 1A. Okay, soalan nombor 1A. Tengok soalan tersebut. Okay, so first tak payah bukan susah pun. Nak tengok 3, 18 berapa, tambah 15 kot. Ni kalau tambah 15 tak? Agak tambah 15 tak? Kalau tambah 15 dapat berapa? 8 tambah 5, 3 tambah 1, 1, 3, okey.
tambah lagi 15. So secara tak langsung ianya adalah pola. Soalan dia apa? Pola jujukan atau tidak. Jadi jawapannya adalah jujukan. Ya, jujukan Kenapa? Sebab dia ada, kerana ada pola lah. Okey. Soalan yang kedua, tukar warna biru. Ya. Jujukan atau bukan. So kita tulis soalan dia jujukan atau bukan. So tulislah jujukan. Jujukan. Soalan B. 100, 116. Okey, boleh. Okey, tambah 16. Kita assume ni tambah 16. Tambah dengan 16 dapat. Okey, tambah 16. Tambah 16 lagi dapat tak? Okey, betul. Jadi secara tak langsung ni pun sama. B juga adalah jujukan. Soalan C. 1.0 negatif 1.7. Jadi macam mana ni? Tolak dengan berapa dapat ni? So kalau kita tengok ni sebenarnya negatif Negatif berapa? 7. Tolak ni. So tak sama. Tolak dengan ni pun tak sama. So ni bukan jujukan. So tulislah bukan. Sebab apa? Sebab dia punya bukan pola. So tak sama Ni pun sama. Soalan yang seterusnya. Ni 7. Ni negatif 1 point. Berapa? 2.4 7. 7 14. Macam 17 Negatif 1.7 kan. Jadi tak sama 1.7 ni 2.7. Jadi dia bukan. Jadi tak so ianya adalah bukan. Sama kita tengok 1 dengan 2.3. Ni positif pula. Memang bukan jujukan. Okay, soalan D. Tukar color warna biru. Okay. 15, 30, 60. Ni tambah berapa? Kalau tengok-tengok ni macam tambah. Tambah berapa 45 ni 45 lah. Ni 30. Yang ni negatif pula. Jadi kalau darab macam mana? Darab dengan 2. Boleh tak? Boleh. Kalau darab dengan 2. Cuba kita try. 15 darab 2. Okey, darab 2. Tapi ni negatif. So salah. Secara tak langsung ni pun bukan rasanya. Jadi so ni adalah bukan. Sebab ni sekejap negatif, sekejap positif. Sekejap positif, negatif. Salah lah. So bukan. C, D. E pula soalan. E. 1/4, 1/2. Ni sebenarnya adalah. Kalau was-was tu tulis semula kat tepi ni. Ni adalah darab tambah. Jadi 3/2. 4, 3/2. Kalau rasa was-was kita salin semula Ni 1/4. Ni 2, 3, 4. 2, 3. Jadi 3/2 ataupun kita tulis 6/4. Dan ni darab tambah 4, 5. 5/2. 10/4. Lagi darab tambah. Jadi 3, 9, 10. Macam pelik je. 3, 9, 10. 10 juga. 10/3. Jadi macam tak sama. So secara tak langsung ni pun bukan pola. Bukan pola ataupun bukan jujukan. Okay, soalan E. Soalan F pula. Negatif 32/8. So ni kalau tengok pun kita dah tahu ni mesti 2. Darab dengan 2 ataupun bahagi dengan 2. Semakin kecil kita kena kira ni adalah bahagi 2. Bahagi 2. Bahagi 2 secara tak langsung ni adalah jujukan. Itu sahaja. Okay. Okay, settle Okay, hai Mas Sarah. Masuk dah. Kelas sekejap lagi tak. Tapi dah okay lah, tak apalah. Saya record ni. Okay, kita tengok lagi yang seterusnya soalan. Tak ada kelas ke Mas Sarah? Okay, soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Jom cuba 1.2 soalan nombor 2. So, saya akan copy soalan untuk bagi jawapan. Okay, kita masukkan ke sebelah kanan. Kita akan pastekan di sini. Okay, lengkapkan jujukan. So, secara langsung dianya adalah berpola. Jadi, kita tengoklah antara dua nombor tersebut, apakah polanya. Okay. So, kita tengok dua ni macam mana. Kita tengok, kita agak 34, 28. Cuba tolak. 34 tolak 28. Awak akan dapat berapa? 14 tolak 8. Awak akan dapat 6. So, jadi jawapannya ni tambah dengan, tolak dengan 6. Semakin kecil kan?
Tolak dengan 6. Cuba tolak. 28 tolak 6 dapat 22. Tolak lagi dengan 6 dapat 16. Tolak lagi dengan 6 dapat 10. Tolak lagi dengan 6 awak akan dapat 4. Itu sahaja. Okay, tengok yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Soalan B. Kita tak ada 32, 16, 4. Jadi awak tengok 32 dengan 16. Macam mana boleh dapat ni? Okay. So kalau Maisarah macam mana agak-agak Maisarah? Apa jawapan dia? Pola dia apa? Polanya adalah bahagi. Betul. Bahagi berapa? Bahagi 2. Jadi cuba agak-agak 16. Bahagi 2 dapat 8. Bahagi 2 dapat 4. So samalah. Kalau sini 32. Darab lah. Sebelah sini. Darab dengan 2. 64. Darab dengan 2. 8. 128. Okey. Itu saja. Jadi 128 bahagi 2 dapat 64. Bahagi 2 dapat. Okey. Itu saja. Okey. 0.07. Soalan C. Okey. 0.07. 1.12. Okey, 0.07 kita tak tahu 1.12 macam mana nak agak-agak tu. So jadi memandangkan dia tak ada antara nombor 2, kita agak nombor antara ni dengan ni. Okey, berapa beza dia? Okey, so cuba telah tolak dulu. 1.12 tolak dengan 0.07. Berapa awak dapat? Okey, yang ni awak akan dapat 5 0 1. Okay. And then agak-agak lagi. Ni adalah beza antara dua nombor. Ada satu nombor lagi. So cuba bahagikan dengan 2. Jadi awak akan dapat 0.5. Okay. 5. Betul ke? 5. Betul ke? 10. So ni 1. Ni awak akan dapat 8 8 ke? So ni dapat 5. 10 dapat 2. Tak berapa tepat juga. Macam mana boleh tolong ke? Apa beza antara dua nombor tersebut? So ni 17. Jadi rasanya beza antara ni terlalu tinggi, tak boleh tolak. Jadi mesti kemungkinan nombor tersebut adalah bahagi ataupun darab. 14, 21, 28. 28 darab 3. 112. 14. 4. Okey, jadi kita akan tengok lagi. 17 per 1. 17.92 dengan cuba bahagi. Tak boleh juga. Kuasa 2. 4.48. Darab 4. Cuba bahagilah. Saya cuba dengan kalkulator. Bahagi dengan 0.07. 16. 4 dah. Betul tak? Jadi kalau 16 maksudnya bahagi dengan 2. 16 7.07 darab dengan 4 dapat berapa? 0.28. Okey, betul. So jadi awak akan dapat beza antara ni. Okey. Jadi beza antara 1.12 semula. Beza antara 1.12 hingga dengan 0.07 adalah 16. Jadi saya assume beza antara ni adalah darab dengan 16. Jadi mestilah darab dengan 4, darab dengan 4. Jadi 0.07 darab dengan 4 awak akan dapat 0.28. Jadi 0.28. Cuba 0.28 darab pula dengan 4. 0.28 darab dengan 4 awak akan dapat 1.12. Betul tak? 1.12 betul. Ya, betul Jadi kita tahu beza antara 0.07 dengan 1.12 adalah 16. Cara tak langsung ni dengan ni mesti darab dengan 4. Ni dengan ni darab dengan 4.
Yang ni dengan ni awak akan darabkan dengan 4. Jadi 1.12 darab 4 guna kalkulator je lah. Okey, kita akan darabkan dengan 4. Awak akan dapat 4.48. Okay, yang seterusnya kita akan darab lagi dengan 4 untuk cek betul ke tak. Darabkan dengan 4, awak akan dapat 17.19. So betul lah. Okey. So next kita akan tengok soalan yang seterusnya. D 1/10. Okey, 1 apa. Jadi tengok beza ni adalah negatif. Negatif 1/10. Okey, negatif 1/10. Tolak. Jadi 1 tolak 1/10. Dapat berapa? Agak-agak. 9/10. Jadi awak akan dapat 9/10. Tolak lagi. Berapa? 8/10. Tolak lagi. Berapa? 7/10. Kalau awak nak kecilkan boleh? Boleh kecilkan. Berapa nak kecilkan? Kecilkan ni kepada 4/5. Okay, soalan yang seterusnya. 0.2, 2.4, 28. So, beza ni secara berganda yang terlalu banyak. Jadi, mungkin darab. Cuba kita guna kalkulator. 2.4 bahagi dengan 0.2. Berapa dapat? 12. Jadi, cuba 2.4 darab dengan 12. Berapa dapat? 28.8. So, maksudnya beza antara dua ni adalah 12. So, saya padam yang ni. Beza ni adalah darab dengan 12. Yang ni pun sama, darab dengan 12 dan seterusnya. Jadi kita guna kalkulator. 28.8 darab dengan 12, awak akan dapat 345.6. 345.6. Okey, seterusnya awak akan darab dengan 12. Bila awak darab dengan 12, awak akan dapat 4147.2. Okey, 4147.2. Itu sahaja jawapan. Soalan nombor F. 80/16 negatif. Makin kecil. Macam mana tu agak-agak? 80/16. Tolak ke, darab ke, bahagi? Boleh tolak, boleh bahagi tak? Cuba kita bahagi dulu. Sebab nilainya terlalu banyak untuk ditolak kan. Cuba dulu. Negatif 80 bahagi dengan negatif 16. Okey, dapat 5. So, beza ni 5. Cuba kita tengok yang kedua. 16 negatif. So, ni mesti bahagilah. Okey, so kita tengok negatif 16. Negatif 16 bahagi dengan 5. Negatif 3.2. Okey, so ni negatif 3.2. Bahagi lagi dengan 5. Bahagi lagi dengan 5, awak akan dapat negatif 0.64. Kalau sebelah sini? Sebelah sini kita akan darab lah. Cuba cari macam mana nak cari. Kita akan darab. Negatif 80 darab dengan 5. So, awak akan dapat negatif 400. Negatif 400. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, G. Okey, soalan G. Soalan G. 3/2. 2/3, sorry. 2/3, 7/12. Jadi, ni mesti dah kecilkan ni. So, jadi kita akan besarkan balik. So, darab dengan 4. So, saya tulis semula. Sini sebenarnya adalah 8 darab dengan 12/12. Jadi, 8/12, 7/12. So, ni mestilah 9/12. Betul tak? 7, 9, 8/12, 8/12, 7/12, 6/12, 5/12. Jadi, boleh kecilkan tak? Jadi, untuk kecilkan, boleh kan? Ni sebenarnya adalah 1/2. So, ni dah kecilkan dah. 9/12 boleh kecilkan. Bahagi 3, sifir 3. Dapat 3/4. So, ni adalah 3/4. So, ni ramai yang salah. Ni pun sama, ramai yang salah. Saya tengok. Ada yang tak buat, tinggal kosong. Okey, kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Negatif 8.1. Tak tahu. 4.2, 2.1. Jadi, beza antara ni mesti kita dapat tahu dah ni. Senang je kan. So, ni mesti beza dia sebenarnya adalah tolak dengan 2. Betul.
Jadi bila tolak dengan 2, secara tak langsung awak akan dapat 0.1. Plus ini macam mana mestilah 6 point negatif 6.1. Okey. Okey. So itu sahaja jawapan dia. Okey, itu sahaja soalan untuk soalan H. Jawapan untuk soalan H. Okey, ada lagi soalan ke? Ketiga soalan Soalan yang ketiga. Lengkapkan dengan menambah yang dinyatakan. Okey, saya akan ambil soalan ni. Kita akan letakkan di bawah. Okey. Paste. Okey, so besar sangat. Saya kecilkan sikit. Okey. Lengkapkan jujukan dengan menambah seperti mana pola yang dinyatakan. Menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Jadi 42 tambah dengan 7. So soalan ni senang je. Budak pun boleh jawab kan. Lagi budak sekolah mana. 42 tambah 7. 49. Lagi tambah dengan 7. 56. Tambah dengan 7. 63. Tambah dengan 7. 70. Macam CV7 je. Okay, seterusnya. Membahagi dengan nombor sebelumnya. So ni bahagi dengan 2 dapat 3. Salah. Kita bahagi ikut depan. 9 bahagi 2 dapat 48. Bahagi dengan 2 dapat 24. Bahagi dengan 2 dapat 12. Bahagi dengan 2 dapat 6. Bahagi dengan 2 dapat 3. So itu sahaja jawapannya. Senang ya. Okay, so awak tengok soalan. So ni adalah jawapan untuk soalan. Jom cuba 1.2. Awak boleh tengok lah. Kalau rasa boleh buat sendiri, cuba buat sendiri. Kalau tak boleh, tengoklah jawapan yang saya beri. Okay, semuanya dah ada dalam OneNote awak. Okay, tugasan yang keempat. So, okay, seterusnya kita ada masa sikit lagi. Kita akan selesaikan tugasan yang kelima. Okay, tugasan kelima adalah bab terakhir untuk bab 1. Okay, pola dan jujukan. Okay, seperti yang awak belajarlah. Dalam bab ni kita belajar terdapat 3 jenis. Okey, jujukan boleh diwakilkan dengan 3 cara. Yang pertama dengan nombor, yang kedua dengan penyataan, yang ketiga dengan ungkapan algebra. Tak apa, kita tengok. Okey. So kalau rasa tak ingat lagi, kita akan tengok baliklah. Okey, awak boleh tengok balik buku teks awak. Okey, so untuk tugasan yang kelima, saya akan copy tugasan yang kelima. Okay, move or copy kepada calibration space whiteboard ni, kita move copy. Okay, tugasan kelima dah ada dah. Okay, okay, tugasan yang kelima tugasan keempat awak boleh tengok sini. Okay, tugasan pertama ni tugasan 3 sebenarnya. Betul ke balik, ni tugasan ketiga. Tugasan 3. Apa tugasan 3? Tugasan 3. Tugasan pertama dengan kedua apa? Tugasan pertama awak adalah join Microsoft Teams ataupun Google Classroom. Tugasan kedua adalah siapkan buku awak ni. Tugasan ketiga latih diri 1.1. Tugasan keempat latih diri 1.2. Tugasan kelima latih diri 1.3. Tugasan keempat apa? Tugasan keenam apa? Tugasan keenam siapkan semua. Okey, siapkan semua. Bab 1, kita akan masuk bab 2. Okey, kita akan tengok kelas hari ni untuk last kali. Jom cuba 1.3 soalan. So saya akan salin dulu soalan. Tentukan. Okey. So saya letakkan sebelah kanan. Sini ya. Saya akan pastekan. Okay, so saya tulis jawapan kat sini. So sini adalah jawapan. Tukar color warna biru lah. Okay, so ni jawapan. Okay, tentukan pola jujukan nombor menggunakan perkataan. So kita boleh tunjuk 3 cara. Saya cakap nombor, perkataan. Nombor, perkataan, ungkapan algebra. So kita soalan ni dia nak suruh awak dalam bentuk perkataan. Tak ingat ke? Nak flashback balik? Nak flashback senang je. Kita tengok buku teks. Okay, buku teks awak ni. Atas ni. Okay, ada. Ni buku teks awak ni.
So kita tengok muka surat 10. Muka surat 10 dia kata, okey, jujukan boleh diwakilkan dengan 3 cara. Yang pertama, nombor. Okey. Nombor ni nombor. So berdasarkan nombor ni, berdasarkan pola jujukan ni, so kita akan explain polanya adalah tambah 8. Perkataan macam mana? Pola bagi jujukan di atas ialah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. So ni perkataan. Ungkapan algebra macam mana? Kita akan tengok nombor ni, kita akan buat satu formula and then pola bagi jujukan tersebut ialah boleh ditulis sebagai 1 tambah 8n dengan di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. So ni adalah ungkapan algebra. Yang ni lah kalau susah sikit. Yang ni kita dah belajar sebelum ni. Bab 1.2 dan bab 1.1. So kita akan tengok soalan nombor 5 Okey. Wakilkan menggunakan perkataan. So awak tengok soalannya 4, 12, 36. 4, 8, 12, 12 darab 3. So ni kalau kita tengok sini kita dah tahu ni. Ni sebenarnya darab dengan 3, darab dengan 3. 36 darab 3 betul ke? Cuba tengok, tak pasti lah. Okey. 36 darab dengan 3 awak akan dapat 108. Darab dengan 3 lagi boleh. Darab dengan 3 dapat 324. Jadi secara tak langsung kita boleh tulis warna biru warna pen. Okey, dalam bentuk perkataan. Pola. Pola rujukan berikut adalah mendarab. Mendarab 3 dengan nombor sebelumnya. Okey, kita tengok soalan yang kedua. 256, 128. So ni mesti lagi kecil. Lepas tu lagi kecil secara berganda. Jadi secara tak langsung ni mesti bahagi. Betul tak? Okey, bahagi berapa kita tak tahu. Kita tengok sini. Ambil nombor yang senang. Ni mesti bahagi 2 ni. Bahagi 2. Okey, tak percaya kita tekan kalkulator. Okey, 2, 5, 6 bahagi dengan 2, awak akan dapat 128. Betul lah. So secara tak langsung ni adalah bahagi 2. Jadi jawapan polanya adalah dalam bentuk perkataan membahagi 2 dengan nombor sebelumnya. Settle satu soalan. Okey. Okey, settle satu soalan. Kita akan tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Tentukan jujukan bagi nombor berikut. Okey, saya akan copy ni. Saya letakkan sebelah kanan. Ya. Saya akan pastekan kat sini. Paste. Tentukan pola bagi jujukan berikut. So, pola bagi jujukan berikut. Menggunakan ungkapan. So, kena wakilkan dalam bentuk ungkapan. So, macam mana awak nak wakilkan dalam bentuk ungkapan? So, kita akan tulis dululah soalan nombor 2A. 2, 4, 6. Jadi 2 kita tulis macam ni lah. 2, 4, 8, 16. Jadi macam mana? 2 darab 2. Lagi 2 darab 2 darab 2. Betul? 2 darab 3 boleh? Tak boleh. Ataupun 4 darab 2 betul lah. Betul lah. Macam mana dapat 8? 2 darab 2 dapat 4. Betul ke? 2, 4, 8. Jadi 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2, 4 darab 8. Jadi 2 darab 2, sorry. 2 dapat 4. Okay, soalan lagi. Betul ke soalan ni? 2, 4, 8. Okay. So, 2 darab 2, 4. Yang ni 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2, 4 darab 2, 8. 2 darab 2 darab 2. 2, 4, 8, 12. Jadi ada berapa tu? 2 kuasa 2. So, ni sebenarnya 2 kuasa 2. Ni kita boleh wakilkan ni dengan 2 kuasa 3. Yang ni kita boleh wakilkan, 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Yang ni kita boleh wakilkan dengan 2 kuasa 4. Ini 2 kuasa 1. Secara tak langsung apa? Jadi pola kita akan tulis Pola ataupun ungkapan algebra adalah
Pola bagi menggunakan kapan algebra. So, nak tulis macam mana ayat dia? Pola bagi jujukan tersebut ialah menambah bla bla bla. Macam mana? Saya tak ingat lah. Tengok contohnya. Boleh tengok contoh? Boleh. Tak salah. Sebab ni bukan exam. Okay, so tengok contoh. Saya tak ingat lah. Tiba-tiba lupa. Miss. Hilang ingatan. Pola bagi jujukan tersebut boleh ditulis sebagai okay. Satu dengan keadaan okay. Okay, saya tulis kat sini lah. Pola jujukan tersebut ialah 2n, di mana n sama dengan 1, 2, 3, 4 dan okey. Maksud kenapa? Sebabnya nombor ni berulang. Jadi kita boleh tahu, kita boleh conclude 2n. Maksudnya yang seterusnya apa? 2 kuasa 5 bagi 2 kuasa 6. So itu jawapan dia. Soalan yang seterusnya, soalan B. Okey. Tengok kita akan tulis macam ni. 5, 8, 11, 14. Macam mana boleh dapat 8? Tambah dengan 5 tambah dengan 3. Kalau 8 tambah 3, 5 tambah 3 tambah 3. Lagi? 5 tambah 3, 8 tambah 3, 11. 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ini 5 saja. Jadi apakah pola dia? Jadi kalau tengok pada ni, kita boleh buat pola 5 tambah 3. 3, 3n. Okey, 3 tambah 3. Tambah 3. Jadi 3 darab 1. 3 darab 2. 3 darab 3. Betul? Okey. 3 darab 3. Jadi 3 darab 0. Tambah 3 darab 0. 3 darab 1. 3 darab 2. 3 darab 2. 3 darab 3. 3 darab 3, 9 tambah 5, 14. 3 darab 2, 6 tambah 5, 11. 3 darab 1, 3 tambah 5, 8. 3 darab 0, 3 darab 0, 5. So, ini adalah polanya. Jadi, kita boleh tulis pola tersebut ialah 5 tambah 3n, di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa 0? Sebab kita start dengan 0. Kenapa 1? Start dengan 1. Faham Okey. Okay, next. Sampai seterusnya lah. Maksudnya lepas pada ni apa nombor? 3 darab 4. 3 darab 4 berapa? Kita boleh agak lah. 3 darab 4 jadi 12 tambah 5. Jadi 17. Ni sebenarnya 5 tambah 3 darab 4. Betul tak? Betul lah. Ni 5 tambah 8 tambah 3. Tambah 3, 8 tambah 3, 11 tambah 3, 14 tambah 3, 17. Betul lah. So, itu sahaja jawapan dia. Soalan yang seterusnya. Soalan C. Susah ke? Tak apalah susah. Kalau senang saja, tak ada cabaran. Makin lama awak belajar, makinlah susah, makin mencabar. Baru sekolah rendah, baru sekolah menengah, tak pergi universiti lagi, betul lah. So, kena belajarlah, terima. Kalau rasa susah pun cuba terima, cuba belajar, permudahkan. Okay, sebabnya kalau awak rasa susah, orang lain macam mana? Kalau orang lain boleh buat, takkan awak tak boleh buat, betul tak? Okay, so kita tengok lagi soalan yang seterusnya. 369, soalan C, 369. So, saya akan tulis dalam bentuk mendata 3, 6, 9, 12. Saya akan buat sama dengan 3 darab 2. Salah. 3 darab 3, 9. Betul. So, ni 3 darab 1, 3 darab 2, 3 darab 3, 3 darab 4. Jadi, kita boleh tulis sebagai wakilnya macam mana? 3n. Kenapa? Selepas pada ni, 3 darab 5. Jadi, pola tersebut ialah 3. Betul lah, 3n. 3n, n1, 3. n2, 6. Betul lah.
3 darab 2, 6. 3 darab 3, 9. 3 darab 4, 12. Betul. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kata ada kawan kata soalan ni tak samalah jawapan dengan buku teks. Betul ke buku teks soalan lain? Soalan buku teks dia kata 3 tambah 3N. Boleh ke? Boleh kalau 3 tambah 3N. Tapi kalau syaratnya N ni adalah kosong. 3 tambah 3 darab kosong dapat 3. 3 tambah 3 darab 1 dapat 6. 3 tambah 3 darab 2 dapat 9 pun boleh. Jadi kalau nak guna jawapan ni pun boleh. Okay, so ada dua jawapan lah. Ni pun boleh. Kalau ini pun boleh. So, dua pilihan jawapan. Okay, berdasarkan kreativiti dan logik awak lah. Okay, saya tak tekankan. Okay, janji kalau kira masukkan formula betul awak. Okay. So, kita tengok soalan yang terakhir. D. Tukar pen. Saya tulis semula. 3, 1, negatif 1, negatif 3. Susahnya. 3, 1, negatif 1, negatif 3. Sama dengan. 3 tolak 2. 1 tolak 2. Jadi kita tolak 3 tolak 2 dapat. 3. 3. 3 tolak 3 tolak 2. Ni 3 tolak tak tahu. Biar dulu kita akan tinggal dulu ni. 3 tolak 2 dapat 1. 3 tolak 2 tolak 2. 3 tolak 2 negatif 1. 3 tolak 2 1. 1 tolak negatif 2 negatif 1. Okey. 3 tolak 2 tolak 2 tolak 2. 3 tolak 2 negatif 1 tolak 2 negatif 3 tolak 2. 3 tolak 2 1 tolak negatif 2 negatif 1 tolak 2 negatif 3. Okey, so jadi ini. So kita tengok sini kita boleh wakilkan dengan 3 tolak 2 darab dengan 1. Ni 2 darab dengan 2. Maksudnya 2 darab 2 4. 3 tolak 4. 3 tolak 4 negatif 2 darab 2 darab 2 6. Jadi 3 ni boleh buat dengan darab dengan 3. Jadi ni 3 tolak 2 darab dengan kosong. 3 tolak 2 darab kosong dapat 3. Jadi lagi agak-agak berapa? Negatif 2 sama kan? Negatif 2, negatif 2, negatif 2. Jadi negatif 2 kuasa darab dengan 3. Itulah formula. Jadi formula secara tak langsung kita akan buat adalah 3 tolak 2N. 3 tolak 2N. Sebab apa kita boleh agak lagi sebenarnya. Okey. Formula yang kita ada lepas negatif 3 yang ni mestilah negatif 5. Macam mana dapat negatif 5? 3 tolak 2 4. 4 darab 2 8. 3 tolak 8 dapat negatif 5. Jadi itulah jawapan. Jadi pola tersebut ialah 3 tolak 2N di mana N ialah 0, 1, 2, 3 dan juga 4 dan seterusnya. Okey. Itu saja untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3. Saya copy. Saya pastekan kat mana panjang dah ni. Saya paste kat bawah ni boleh? Boleh kan? Nak bawah. Sebelah kanan lah. Dah. Makin besar dah sengit sebelah kanan. Kita letak sebelah sini lah pula. Paste. Panjang besar sangat ni. Kita kecilkan sikit. Letak sebelah kanan lah. Okey. So kita tengok soalan. Hitung sebutan ke-7 dan ke-11 bagi jujukan di bawah. Ke-7 dan ke-11. So kita kena belajar yang kalau awak tak ingat balik, saya rujuk balik dalam last class kita belajar. Kita belajar apa itu sebutan. Okey, ini adalah sebutan. Okey, daripada sini kita boleh tahu 2, 10, 15. So ni sebutan ke-3. So kita wakilkan dengan T3. Soalan dia
sebutan kelima. So kita akan carilah. Okay, caranya kita akan buat senarai. So ada beberapa cara lah. So kita akan tengok sini tugasan. Okay. So dia nak tugasan rujukan. Okay. So kat sini kita akan pakai formula. Cara paling senang kita akan pakai ungkapan algebra. Kalau tak nak pakai ungkapan algebra, awak kena tulislah satu-satu. Okay. Sebagai contoh kita guna cara klasik dulu. Okay, yang pertama, negatif 3, 5, 13. Okay, dot. Okay, so kita tahu ini adalah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Soalan dia sebutan ke-7 dan sebutan ke-11. Jadi awak kena tulislah lagi berapa. Ni beza dia berapa ni. Okay, so beza antara dua ni adalah 8, betul. Ni 8 tambah 8 tambah 8. Jadi awak akan tambah dengan 8. So kita akan tulis kat bawah lah, senang. Panjang ni tak cantik pula, tulis kat bawah. Sebutan keempat sama dengan 13 tambah 8, 21. Sebutan kelima tambah 8, 29. Sebutan keenam, banyak kan? Sampai sebutan ke-11. Jadi cara klasik kita kira lah 7, sebutan ke-6, sebutan ke-7, sebutan ke-8, sebutan ke-9, sebutan ke-10, sebutan ke-11. Okey, ni sebenarnya matematik tambahan ni kalau ikut sukatan ni. Matematik tambahan tingkatan 5, tingkatan 4 lah. Kata lama ni. Tingkatan 5. Okey. So 29. Lepas 29 tambah dengan 8 berapa? 30. 7 tambah dengan 8, 40. 5 tambah dengan 8, 50. 3 tambah dengan 8, 60. 1 tambah dengan 8, 69. Tambah dengan 8, 70. 7. Betul ke? Macam salah kira je. Betul lah. Okay. So panjang kan? Okay. Cara yang kedua. Nanti saya tunjuk cara yang kedua. Okay. So soalan B. So jawapannya adalah T. Berapa nak? T5. T7 T7 adalah 45. T11 adalah 77. Jadi kita tulislah. T7 sama dengan 45 dan T11 adalah 77. Soalan B. Okey, soalan B. Kita akan tengok soalan 4, 5, 1 per 2, 7 dan seterusnya. Okey, kita akan tengok ni beza berapa. Kalau perasan ni bezanya adalah 1 per 2, 1. Okey, tambah lagi 1, 1 per 2, jadi dapat ni. Okey, jadi kita tulis 4, 5, 7. Okey, jadi 4 tambah 1 per 2. Okay, sorry, 5, 1 per 2. 5, 1 per 2. Okey, ni kita tak tahu. Kita biar dulu. 4 tambah 1, 1 per 2. Yang 7 ni sebenarnya 4 tambah 1, 1 per 2. Tambah dengan 1, 1 per 2. Okey, seterusnya lagi berapa? Okey. 4 tambah 1, 1 per 2. Tambah 1, 1 per 2. Tambah 1, 1 per 2. Jadi saya wakilkan ni dengan 1, 2, 3. Ini saya wakilkan macam mana? Saya wakilkan macam ni. Okay, ni kuasa 1 darab dengan 1. Ni darab dengan 2. Ni darab dengan 3. Okey, jadi secara tak langsung awak akan dapat 1, 1 per 2 darab dengan 3 berapa Kita kalkulator je lah. 1 per 2 darab dengan 3 dapat tambah dengan 7, tambah dengan 4. So awak akan dapat 18. Betul ke? Uish, macam salah je. Tengok balik. Semula tengok balik. Salah ni. Okey, salah. Patut pun salah.
Okay, 4 1 per 2 tambah dengan semula. Okay. Darat dengan 3 kan. Tambah dengan 4. 8 1 per 2. Apalah salah. So ni awak akan dapat 8 1 per 2. Tengok pun tahu dah. Lepas tambah 1 per 2 ni. Lepas tambah lagi 10. Betul tak? Okay. Ataupun dalam matematik 4 tambah 1 per 2. Ataupun kalau awak rasa susah sangat, kita buat formula. Kita buat satu persatu je lah. Okay, so ni adalah T1, T2, T3, T4, T5. Okay, so T6. So rasa susah saya takkan ajar yang ni. Okay, so biarlah kita abaikan yang ni. So awak rasa susah kot. Sebab ni soalan complicated sikit. Kita ambil soalan yang senang untuk guna formula. Okay, 10 T6 tambah 1 per 2. 11 1 per 2. T7 12 1 per 2. 13 13. T8 13 14 1 per 2. T9 T7 13 betul ke? Okay. T9 awak akan dapat 14 15 1 per 2. 16. T10 awak akan dapat 17 1 per 2. T11 awak akan dapat 18 1 per 2. 19. Jadi awak akan tulis jawapan kat sini. T7 sama dengan berapa? T7 sama dengan 13. T11 sama dengan 19. Betul ke? Cek dulu jawapan. Betul. Okey. Soalan seterusnya, soalan C. Okay, soalan C. Negatif 3.7. Saya salin semula, tak payah. Okay, negatif 3.7. Negatif 4.3. Negatif 4.9. So, awak akan tengok beza antara nombor ni adalah berapa. Semakin negatif. Berapa? 6 kot. 0.6. Betul tak? So, kalau yang ni tolak lagi dapat negatif 0.6. Betul. Jadi bezanya adalah 0.6. Jadi kita akan tulis T1 sama dengan negatif 3.7. T2 sama dengan negatif 4.3. T3 sama dengan negatif 4.9. Rasa nak berapa? Okay, kalau ikutkan, kalau nak pakai formula. Nak pakai formula ke nak guna kaedah biasa? Ungkapan algebra. Okay, kalau rasa susah, kita pakai biasa je lah. T4 sama dengan berapa? So, tekan kalkulator lah. Okay, negatif 4.9 tolak dengan 0.6. Awak akan dapat negatif 5.5. T5. Okay. Hang. T5 tolak dengan berapa? 0.6. Dapat negatif 6.1. T6 kalkulator, tekan sama dengan lagi negatif 6.7. T7 sama dengan 7. Kalkulator, tekan sama dengan negatif 7.3. T8 tekan kalkulator, sama dengan negatif 7.9. Tekan kalkulator, sama dengan negatif 8.5. T10, T11. Okey, jadi kita tekan lagi kalkulator, awak akan dapat negatif 9.1. Tekan kalkulator lagi, awak akan dapat negatif 9.7. Jadi kita akan highlight mana jawapan yang betul. Soalan dia nak T ke 7 dan juga T ke 11. Jadi jawapannya tulis kat sini. T7 sama dengan negatif 7.3. T11 sama dengan negatif 9.7. Itu saja. Ungkapan algebra, kalau rasa nak guna formula, nantilah saya akan ajar awak secara personal lah. Atau kau boleh PM saya akan ajar. Okay, nanti kan pening kepala pula, tak boleh nak terima. Okay, kita ajar cara yang senang je lah dulu. Okay, itu saja soalan nombor 3. Soalan yang seterusnya, nombor 4. Ada jadual menunjukkan perjalanan bas. So ni Valerie ada mesej saya ni hari tu.
Okey. Perjalanan bas. So, saya copy lah dulu. Hmm. Saya paste. Okey. Jalanan bas. 5 buah bas. Kuala Lumpur ke Penang. Okey. Berdasarkan hitungkan selang masa antara dua bas. Okey, selang masa. Tu sebenarnya selang masa tu dalam bahasa matematiknya ianya adalah pola. Betul? Apa selang masa dia? Tengoklah. 8, 8.30, 30 minit. Bas setiap 30 minit, betul? Lagi agak-agak berapa, okey? So, selang masanya adalah 30 minit. Ataupun ni sebenarnya adalah pola lah. Pada pukul berapakah bas E akan bertolak? So, ini 9. So, awak tulislah 9.30, 10 pagi. Pukul 10 pagi. Okey, dah settle. Soalan yang ketiga. Pada pukul berapakah bas E akan sampai di Pulau Pinang jika perjalanan mengambil masa 5 jam? Jadi, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1. Macam mana? Pukul 10 Bas E kalau ambil masa 5 jam. Okey, 5 jam. Pukul 10, pukul 11, 11, pukul 12, pukul 13, pukul 14, pukul 15. Ada pukul 15? Tak ada. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi pukul berapa? Jadi sebenarnya pukul 15. Pukul 15 adalah pukul 3 petang. Itu sahaja soalan dia. Saya rasa itu sahaja latihan kan? Itu sahaja latihan. Itu saja soalan kita, perbincangan kita untuk hari ini. Kalau ada sebarang persoalan nak tanya apa, boleh tambah apa komplain apa komen kat bawah, reply chat. Saya kalau saya sempat reply secara live, saya akan reply secara live. Kalau tak sempat, saya akan reply kat komen je lah. Okay. So, and then kehadiran, link kehadiran ada kat bawah. Awak boleh isi link kehadiran, buat berapa awak belajar, and then kita akan terus kepada seterusnya lah. Itu saja untuk sesi hari ini. Kalau ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan komen. Saya tak sempat nak respon banyak-banyak. Okay, sebab saya pun ada kelas. Saya pun tengah ada tugas lain. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Okay, so tugasan ke-6. Nak ke? Okay, tugasan ke-6 awak, kita tengok buku teks awak. Tengok bab ni. So last kali kita akan tengok tugasannya. Buku teks awak. Okay. Ada last kali. Latih tubi ke tak silap saya. Menjana kecemerlangan. Banyaknya. Banyak ke? Banyak. So saya bagi sikit je. Kita ambil soalan senang je. Padankan yang berikut. Nyatakan pola. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, nice. Cantik. Lengkapkan urutan. Okey, cantik. 4 sebutan pertama bagi suatu tujuan. Cantik. Nilai X. Okey. Okey, kita ambil yang senang je tu. Okey, soalan nombor 1 hingga soalan nombor. So, kerja rumah. So, untuk kerja rumah awak, kita akan ambil soalan ni. Muka surat 13. Okey. Tugasan yang seterusnya. Okey, kita masukkan kerja rumah. Tak ada. Tugasan kelima. Tugasan ke-6. Tugasan 6. Okey, tugasan 6. Saya copy paste Okey. Buku tulis. Alamak. Tak boleh Okey. So ni satu. Mana lagi buku teks? Tugasan ni. Nombor 1 sampai 7 lah. Okey, jawab dalam buku teks ataupun dalam buku dalam Google OneNote ataupun dalam Google Classroom. Okey. Surat 13 kan?
Start gila dah tu. Nak tekan whiteboard boleh tak? Tak boleh dah. Dah tutup dah. Okay, buka semula. So yang ni dah boleh tutup calculator. Muka surat 13 dan 14 teks. Okey. 13 dan 14. Jawab soalan 1 sehingga 6. Pelajar boleh menjawab di atas buku latihan, OneNote ataupun Google Classroom. So itu saja. So jangan lupa upload. Hasil kerja anda untuk saya cek. Okay. Dan klik submit. Setelah tugas anda hantar. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih. Saya rasa itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa tinggalkan komen. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya akan habiskan kelas saya. Closekan saya kelas. Okay, dan saya akan stop.